Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ramai orang menghubungi saya pagi ini minta pandangan saya atau komen saya tentang Ahmad Zaid Hamidi dibebaskan pada hari ini. Mereka juga ada yang tak faham apa dia DNAA ni. DNAA ni ialah discharge not amounting to an acquittal. Bermaknanya Zaid dibebaskan tanpa didapati tidak bersalah. So bila kita acquitted bila kita dapati tidak bersalah, maknanya buku tu tutup. Dan apabila kita acquitted, tak bolehlah kita buka balik buku tu. Dia under mengikut undang-undang under double jeopardy. Double jeopardy ni bermaknanya kalau kita sudah didapati tidak bersalah, kita tidak boleh dibicarakan sekali lagi. Kali kedua atas kes yang sama atau charge yang sama. Once kita didapati tidak bersalah, acquitted, maknanya close the file lah, close the book. Tapi DNAA ni, iaitu kita dibebaskan tanpa didapati tidak bersalah, bermaknanya mahkamah tidak kata kita bersalah, mahkamah juga tidak kata kita tidak bersalah. So buku tu masih terbuka. Buku tu masih terbuka sekira satu hari kelak pihak pendakwa ataupun kerajaan nak teruskan kes ni sekali lagi, boleh. Sama macam kes saya lah, DNAA tu, maknanya mahkamah tidak kata saya tidak bersalah. Mahkamah juga tidak berkata saya bersalah. Mahkamah kata dia tidak akan teruskan perbicaraan terhadap saya, full stop, that's it. Adakah ini forever atau satu hari kelak boleh dibuka semula? Mereka tak cakap. At the moment, kita stop perbicaraan. So whether kita teruskan atau kita tidak akan teruskan sampai hari you mati, tengok dululah. So kes Zaid ni sama, maknanya Zaid ni tidak mahkamah tidak berkata dia tidak bersalah, tetapi mahkamah juga tidak berkata dia tidak bersalah. Mahkamah cuma diberitahu oleh pihak pendakwa, kita stop lah setakat ni. Untuk sementara kita stop, kita tidak akan teruskan perbicaraan. Adakah akan diteruskan atau tidak akan diteruskan selama-lama, kita tidak beritahulah setakat ni. So kita, orang kata wakaf lah, kita wakaf sementara. Kita tidak tamat, kita hanya wakaf. So this is the situation. Tapi saya bukan lawyer, so mungkin kalau nak dapat penerangan lebih legal, saya ni beri penerangan layman aja. Dari segi penerangan orang kampung lah, supaya orang kampung faham. Tapi kalau nak lebih legalistik, lebih maknanya teknikal, tanyalah lawyer. Ada beratus lawyer boleh tolong explain. Tapi yang penting ni, saya tak mau explain tentang the legality ataupun legal issues. Lebih lagi, saya bukan lawyer. Saya nak discuss the political issues. Sebab saya ni bukan komentar undang-undang, saya ni komentar politik. So the thing is this, Anwar sudah bersetuju dengan Ahmad Zaid Hamidi, maka Anwar Zaid Hamidi akan dibebaskan, acquitted. Maknanya akan didapati tidak bersalah oleh mahkamah. Sebab tu beberapa hari dulu, minggu lepas, saya telah dedahkan surat dari DPP Akram bahawasanya tahun 2018 lagi, Akram telah membuat laporan kepada Peguam Negara bahawasanya tidak cukup bukti untuk mendakwa Zaid. Maknanya kes Zaid ni tak sepatut dimulakan. There's no point to commence any legal proceeding sebab maknanya not enough evidence. Dia tak ada bukti yang Zaid betul-betul terlibat dengan rasuah ke, salah guna kuasa ke, ataupun ambil duit yayasan ke. Tak ada bukti. So kalau nak dakwa Zaid pun very difficult. Mana kita nak yakinkan mahkamah, convince mahkamah yang Zaid ni bersalah, susah. So recommendation DPP ni, Timbalan Pendakwa Raya, ialah drop the case. Jangan proceed, sia-sia je proceed. Tapi AG nak juga proceed sebab masa tu
Pakatan Harapan kerajaan. Sekarang pun masih pakatan lah. So pakatan nak make an example, maknanya nak membuktikan kepada dunia bahawasanya UMNO dan pemimpin-pemimpin UMNO ni korup, penyamun, hoi dan sebagainya. So they have to proceed with Zaid's case, Rosmah's case, Najib Tun Razak's case, dan ramai lagi, berapa belas lagi orang terlibat, termasuk Syarif Samad lah, apa semua. So they want to prove lah, bila dah berbelas-belas kes ni, termasuk nombor 1, nombor 2, isteri mereka, anak mereka dan sebagainya, nampak sangat yang UMNO dan pemimpin UMNO dan keluarga UMNO ni bapa penyamun. So kalau tak proceed, maknanya dulu masa kempen pilihan raya sikit berapi-berapi duk cakap, sampai buih mulut duk kata dia orang rasuah. Bila you berkuasa, nothing, tak ada apa-apa. So mereka nak membuktikan kononnya memang betul mereka ni penjenayah, dan memang betul Pakatan Harapan ni nak melawan rasuah. Walaupun tidak sepatut proceed, mengikutlah DPP, mereka masih proceed. So hari ni, surat yang saya dedah minggu lepas yang ditulis 5 tahun dulu, mereka maknanya nak mengguna tu, surat Akram tu, alasan tu, untuk nak tarik charge, maknanya acquit Zaid. Tapi Lim Kit Siang tak setuju. Lim Kit Siang tak setuju yang Zaid acquitted, yang Zaid dibebaskan atas alasan dia tidak bersalah. No. Lim Kit Siang is adamant. So Zaid, Anwar, walaupun dia dah janji Zaid akan didapati tidak bersalah, Lim Kit Siang tak benar benda tu berlaku. Lim Kit Siang kata benda ni kalau berlaku ni boleh dikatakan disaster, satu bencana bagi DAP. Oleh kerana DAP nampak ni, misalan sudah bikin tak serupa cakap. Dulu kata ni, kata tu, sekarang ni dia orang pula kerajaan yang DAP ni membebaskan Zaid atas alasan dia tidak bersalah. So Lim Kit Siang tak mau. So Lim Kit Siang kata habis itu dia boleh terima is DNAA, maknanya biar Zaid dibebaskan tanpa didapati tidak bersalah. So mahkamah, walaupun mahkamah kata Zaid tidak bersalah, sebaliknya mahkamah juga kata tidak kata yang Zaid ni bersalah. Dia tidak bersalah, dan dia tidak bersalah. So bermaknanya ringkas cerita, Zaid tak bebas. Bukan tak bebas dari segi fizikal. Dari fizikal bebaslah, dia balik rumah lah. Tapi dari segi implikasi, Zaid tidak bebas. Dia punya charge yang dia salah guna kuasa, rasuah, curi duit anak yatim ke, curi duit yayasan ke, masih di situ. He has not been acquitted. He's just been discharged. So sekira Zaid ni membuat sesuatu yang boleh dikatakan tidak memihak atau tidak mementing Pakatan Harapan, terutama sekali DAP, maka charge ni boleh dihidupkan semula. Kalau dia acquitted tak boleh. Once acquitted, that's it. Tutup buku. Tapi sekarang ni buku tak tutup. Buku masih terbuka. Dan sekiranya mereka nak hidupkan balik, resurrect the charge, boleh. So maknanya Zaid ni tidak bebas. Bebas dari segi tak masuk penjara, yes. Tidak bebas dari segi dikontrol oleh Lim Kit Siang dan DAP. So Zaid ni akan jadi hamba kepada Lim Kit Siang dan DAP. Dan Lim Kit Siang memang nak guna ni, DNAA ni, mengguna ni untuk kontrol Zaid. In that sense, Zaid tak bebas lah. Zaid masih boleh dikatakan is a slave, satu hamba abdi kepada Lim Kit Siang dan DAP. So Anwar of course terpaksa ikut Lim Kit Siang sebab banyak orang ingat yang benda ni
kes Zaid ni, Anwar yang di belakang. In fact, hari ni saya baca berita, tengok ramai orang hentam Anwar. Actually, it's not Anwar. It's Lim Kit Siang. So, Lim Kit Siang yang menentukan hari ini yang Zaid akan dibebaskan melalui DNAA. Bermaknanya, Zaid dibebaskan tanpa bebas. He has been freed without being free. Dia masih maknanya ni, the noose still around Zaid's neck. Tali gantung tu masih ditekuk Zaid. Dan kalau Zaid ni kurang hajar, kalau Zaid ni nak menentang DAP, Lim Kit Siang boleh guna balik ni untuk nak habiskan Zaid. So Zaid ni sekarang ni dia sudah jadi macam a spade dog. Spade dog ni orang putih lah. Kalau bahasa Malaysia, spade dog ni anjing yang benda tu dah dipotong. Jadi anjing bila benda tu dah dipotong, maknanya kita panggil anjing pondan lah. Dia bukan anjing betina. Tapi sebaliknya, dia bukan anjing jantan pun. Anjing jantan tanpa benda tu yang dah dipotong. So, yelah maknanya Zaid now is completely under Lim Kit Siang's control. Completely. Dan Zaid ni tak boleh nak buat apa, tak boleh nak cakap apa, kecuali dia dapat kebenaran Lim Kit Siang terlebih dahulu. Dan ialah nak ambil hati tu, Anwar beritahu lah Zaid, tak apalah, kau appeal lah, kau buat rayuan lah. So hari ni Hisham Teh, peguam Zaid, telah mengumumkan mereka akan file rayuan di dalam mahkamah terhadap keputusan mahkamah DNAA. Dia orang nak benda tu diketepikan oleh mahkamah dan Zaid makna acquitted, dibebas terus. Total acquittal. Total acquittal maknanya dibebas terus, bukan dibebas bergantung. Bila bebas bergantung macam ni, dia tidak bebas. Cuma dia tidak didapati bersalah oleh mahkamah dan juga dia tidak didapati tidak bersalah oleh mahkamah. So digantunglah, maknanya orang kata macam kita cerai isteri kita, tapi kita tak cerai, kita cuma tinggal isteri kat rumah dan setiap berapa bulan sekali kita balik supaya isteri kita ni tak boleh nak pergi ke mahkamah syariah untuk file divorce. Nak file divorce macam mana? Sebab laki awak tak tinggal awak selama setahun ke 2 tahun, laki awak tinggal awak dalam 2-3 bulan dia balik rumah. So awak ni dianggap masih berkahwin, tapi yang sebenar tidak berkahwin. So kahwin pun tak, cerai pun tak. And this is the situation that Zaid has found himself in. So actually situasi Zaid ni lebih teruk dari dulu. Sebab sekarang bukan saja maknanya okeylah kes ni tidak akan berterusan, tapi kes tidak berterusan tanpa dia didapati tidak bersalah. Dia tidak bersalah, tapi also tidak bersalah. So Zaid punya situasi ni tergantung. Dan oleh kerana bahaya bahawasanya buku ni tak tutup dan buku ni boleh dibuka semula, maka Zaid ni sekarang menjadi hamba, menjadi puppet ataupun baruah kepada Lim Kit Siang. And this is worse. This is worse sebab apabila orang Melayu mengetahui yang Zaid ni sekarang dimiliki, Zaid ni is owned oleh Lim Kit Siang, ini lagi teruk daripada kata Zaid ni is owned oleh PKR atau Anwar Ibrahim. At least dulu kata PKR atau Anwar Ibrahim memiliki Zaid. Hari ni sudah confirm bahawasanya yang memiliki Zaid sekarang oleh kerana perkembangan hari ni ialah Lim Kit Siang dan DAP. Assalamualaikum. Salam sejahtera.